ni buat daripada tanah. Tak, buat daripada benda yang hina. Lalu dia berkata, bila Allah Ta'ala minta dia ni sujud kepada Nabi Adam, sujud sini dengan makna tunduk hormat kepada Nabi Adam AS, bukan sujud pas sujud semaya. Dia kata, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Surah Sad ayat 76. Dia kata, apa pula saya nak hormat kepada Adam ni, manusia ni, saya lebih baik. Jadi bila kita kata anak, ambo, kawal kan. Kalau tak nak kawal ke apa, ni tak jadi berlakon. Nah, agak barang ke apa ni kawal berlakon. Misal. Jadi tu ada ciri-ciri takkan poin kita cuba nak elokkan. Dia buat kadang-kadang yang mari, kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang tak sedar. Nak sedar tu lama. Kalau kita tidak buat sifat-sifat mazmumah ini daripada bertampuk dalam diri kita, dia jadi lama-lama membesar. Sifat takabur ni sangat bahaya. Dia sifat bukan sifat ahli syurga, bukan sifat orang beriman. Jadi jangan banyak guna kawal ambo ke. Tak ambo belakang ni. Kata ada ambo ke apa ni tak jadi hijau kawan ni. Ambo ni kawal reti, kalau tak reti belakang. Jadi sifat tu bimbang. Kalau cakap lagu tu kita bimbang, akan menimbulkan satu sifat takabur yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita sedang berbangga-bangga dengan kelebihan yang ada pada diri kita tadi. Lalu Allah Ta'ala marah kepada Iblis dengan sebab ini. Dosa pertama yang dibuat oleh makhluk yang menyebabkan Allah Ta'ala murka, dosa Iblis. Dosa ni, dosa takabur tadi. Bila dia suruh, dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, bangga dia. Tak boleh kawan, mana boleh tunduk kau kan? Nak demo tu jawatan gapo? Demo tu harus ada berapa? Akak 5 buruk. Kereta potapu-tapu. Rezeki pun minta dengan orang. Sudah. Dia kata kau gitu, bahaya. Ini ada satu sifat mazmumah yang bertapuk dari kita, sifat keji yang sepatut kita bersihkan. Yang kedua contoh yang telah buat dalam Quran, kata-kata Fir'aun. Fir'aun juga dia berbangga diri, dia guna kawal milik ambo belakang ni. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa nada fir'aun fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Surah Az-Zukhruf ayat 51. Ketika mana Fir'aun dia menyeru, dia wayak pada kaum dia. Dia kata, "Hei kaumku, dia ingat molek bahawa kerajaan Mesir di bawah ambo belaka. Alaysa mulku Misr. Alaysa li, tidakkah milik aku belaka ni? Ambo jaga belaka ni Mesir, sebutin negara ni. Dia tengok ni, sungai ni ke apa ni, dia dapat dialirkan air dia dengan kelebihan ambo belaka ni. Ambo buat salera, ambo buat ketua ni, istana ambo buat atas sungai. Jadi hebatnya dia kata ni hak kawal. Kawal urus belakang ni. Jadi sifat-sifat ni juga boleh dihakiskan dengan pendidikan Ramadan, puasa dan qiyam, baca Quran dan sebagainya. Jadi di mana kesudahan Fir'aun? Kok bangga-bangga tu? Berakhir dengan mendapat kemurkaan Allah, lalu dilemaskan oleh Allah dalam laut merah. Pada mati dengan, bila Tuhan nak balas ni, pada mati dengan benda-benda yang menghinakan dia. Fir'aun mahal, mati mahal. Contoh lagi, dia akan sebut kalimah indi. Ni hak kawal belakang ni. Contoh Fir'aun, Qarun pula. Qarun ni dia anggap semua hak dia milik ni, harta dia banyak, kunuz ni, semua sekali ni dapat kerana usaha dia. Dia tak ingat ada Tuhan beri tenaga, Tuhan beri fikiran, Tuhan beri macam-macam, segar, sihat dan sebagainya tu. Lalu dia bercakap tanpa dia sedar diri bahawa rezeki ini ialah kurniaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah rakamkan ucapan orang-orang jahat ni ada pada Quran sebagai pengajaran. Qala innama utitu ala ilmin 'indi. Surah Al-Qasas ayat 78. Katanya Qarun, sesungguhnya
aku diberi harta banyak ni ala ilmin indi, sebab aku ada ilmu banyak, aku ngaji banyak, amal banyak, kerja gaji. Temu malah ni. So ada harta lagi mana? Kau gaji. Kau usaha gitu, kau usaha gitu, kau. Akhirnya lupa Allah Taala beri dia. Jadi dengan puasa ni juga nak buat sifat hak ni lagi ni. Dengan puasa ni. Dia memang you dak hai korek lah sikitnya. Pop tep ni gak. Mari hak lagu mana pun you dak korek lah. Comel kau tidak comel kau. Lagu tu. Jadi insya-Allah dengan pendidikan Ramadan ini kita kena ingat dia nak suruh kita buat sifat takabur juga. Sifat takabur yang ada dalam diri kita ni dia mudah menang. Mudah-mudahan hari. Jadi kita kena tolak dengan kita sedar diri, dengan puasa kita, dengan ibadat kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya sekolah saya nak cerita beberapa cerita tawaduk ni supaya kita boleh ambil pengajaran antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia layan belakang kan, termasuk orang miskin, termasuk orang ni tak comel dari segi rupanya. Ada seorang bernama seorang sahabat Nabi bernama Zahid bin Hiram radhiyallahu anhu. Zahid ini sahabat Nabi yang berada di Badiah di kampung di pedalaman. Orang kata orang Badui lah. Orang Badui. Cuma dia orang Badui pun dia tidak minta sedekah kok yang nego. Dia nego. Dia daripada kampung ni bila nak pergi nego di Madinah, dia berniat dah bawa dah hadiah ke Nabi. Orang kampung ni bawa kambing. Jadi ada keju, mentega, susu, barang-barang produk kampung lah. Jadi dia pergi gak kalau pergi Madinah gak, pergi cari Nabi pergi hadiah sekarang gak, support tu gak Nabi layan dia, kecek dengan dia gapo. Ada. Itu dia walaupun dia ni orang kampung sana, orang yang kalau segi rupa orang Arab kata Damim. Damim ni huduh lah. Kana damiman. Orang yang rupa huduh. Orang tengok gak tak ada pecelio Allah. Pula lemak tu misalnya. Tapi Nabi tidak pandai rupa dia tu. Nabi pandai kepada hati dia yang mulia. Perangannya yang sifatnya yang baik tu. Dia pergi Madinah berada dengan Nabi. Nabi layan. Satu hari dia pergi ke Madinah, pergi jual apa sekali, pergi cari Nabi rumah Nabi. Nabi tak ada. Nabi pergilah awak urusan dia. Bila Nabi balik, orang rumah Nabi wayak tadi ada orang. Kuasanya hak skala tu lah. Hak skala mari hadiah ke Rasulullah tu. Dah. Jadi dia balik dah, tak apalah dia balik dah. Nak mari jumpa Nabi dah. Nabi ni oleh kerana Nabi ni roh kau orang dia ada sifat tawaduk. Nabi pergi cari orang ni. Walaupun dia orang miskin. Nabi pergi cari orang miskin. Nabi kata biasa dia ni duduk pasar lah. Mula kerja dia jual ni. Nah, duduk pasar lah dia. Pasar Madinah. Nabi pergi cari dia. Cari Nabi pergi ke apa? Nabi pergi ke belakang. Nabi peluk dia. Wah, tahu nak peluk dia ni. Zahid ni. Dia berkata, siapa ni? Nabi peluk apa? Nabi gorang sama-sama gorang dengan dia. Nabi kata, ada orang nak beli kau kawan ni. Ada orang nak beli kau. Dia kata nak beli kau kawan ni tak laku jual pun. Tak laku dia kata. Dia berbalik, Rasulullah. Suka dia ni. Rasulullah ni yang tahu dah Zahid ni pengembala kambing lagi mana rupa-rupanya dengan pusuk masanya dengan bangnya. Bang orang kampung. Nah, mari pada pasir, duk pasar pula. Duk pasar pula dengan bang kambingnya, bang peluhnya, gapo panas-panas. Nabi tidak meletakkan benda ni, benda yang suatu keburukan yang besar. Nabi sanggup peluk. Peluk ni satu kemuliaan lah orang Nabi peluk ni. Bukan sebarangnya orang lah. Tapi Nabi membuat sifat-sifat kebesaran diri. Dia boleh rendah diri dia tu peluk kawan ni. Hasil kawan ni sangat bangga dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi merupakan semulia-mulia makhluk Allah. Orang yang paling comel, paling harum, paling molek. Akhlaknya tiba-tiba boleh peluk orang yang berada di tempat yang seumpama itu di pasar. Lalu Nabi kata kepada Zahid bin Hiram radhiyallahu taala anhu tadi, kata Zahid, kamu ni
Kamu berasa ya kamu ni tak lakunya. Boleh jadi sisi manusia tak laku. Tapi di sisi Allah kamu ni bukan seorang yang tidak ada nilai. Kamu sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kamu ni kenal dah Allah, kenal Nabi dan berakhlak baik. Kan itulah Islam ini, tuan-tuan sekalian. Ia tidak hanya pandang kepada rupa paras, kepada nilai kebenaran, nilai keduniaan. Jadi sifat kita orang Islam, sifat takwa tadi, itulah sifat yang perlu kita hiasi diri kita. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa adalah pakaian terbaik untuk kita orang Islam. Jadi puasa melatih kita sifat tawadhu, merendah diri. Banyak lagi lah contoh-contoh yang kita boleh tengok dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar panduan Rasulullah ini menjadi ikutan kepada kita semua. Muslimin muslimat, para pendengar yang saya hormati sekalian. Dan ada juga contoh-contoh mudahlah daripada beberapa orang sahabat Nabi, seumpama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ni dia mudah tolong orang. Orang panggil kayaknya tulai lah. Jadi antara orang yang dia tolongnya ialah pengembala-pengembala kambing. Orang Mekah ni ada orang puai pengembala kambing. Macam zaman Nabi Musa, anak Nabi Syuaib kan, pengembala kambing. Jadi Abu Bakar ni antara hak suruh kerja dia ataupun bantuannya, dia pergi dulu orang pengembala kambing wanita tua-tua tu. Bagaimana dia mani nak beri makanan kambing, nak elok kambing ataupun nak minum air, Abu Bakar. Jadi bila mana Rasulullah SAW wafat meninggal dunia, dia Abu Bakar dipilih menggantikan Rasulullah sebagai khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita-wanita pengembala kambing ni dia mari telita. Dia kata kita tak ada dah sikit lagi. Abu Bakar ni mari tunduk. Sebabnya dia jadi khalifah, tak kena khalifah kita ni. Pak kita ni kat kawasan pengembala ni kat. Kita ni kat golongan cuma puah lagu ni dak. Dok main dengan kambing kat pusuk pangat kat dia khalifah, kat tunggu pak kita. Dak khalifah. Jadi tiba-tiba Abu Bakar ni dia tak ingat dia sebagai khalifah tu kena duduk tempat yang istimewa tak ada. Dia gitu lupa sekali. Siapa masa dia kena gila dia ni. Jadi wanita-wanita ni kejut. Mari juga dia kata. Patut khalifah tak payah mari tempat kita ni. Dia kata, apa skandal lah. Ada peluang kita mari. Tengok rakyat kita juga. Dia sifat orang Islam itu menolong. Itulah. Jadi Ramadan, madrasah Ramadan ini mendidik kita sedemikian. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada satu ketika Khalifah Umar ni, dia didatangi oleh wakil kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Mari jalan nak temu dengan Khalifah ni, Amirul Mukminin. Jadi orang tak biasa mari ke Madinah ni, dia tak jumpa cari rumah Khalifah tu duduk mana. Dia ita Khalifah ni rumah dia apa kali. Sebab istana Raja Rom, Raja Parsi lah. Mari ya Khalifah. Mesti rumah besar dan sebagainya. Itulah yang tergambar pada pandangan orang luar. Jadi wakil daripada Raja Parsi ni ataupun Raja Kisra lah, dia tak jumpa cari rumah Khalifah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu dia pergi tanya orang Madinah. Dia kata, mana kos istana Khalifah Umar di mana? Dia kata tak ada khalifah, tak ada istana dia ada rumah dia apa kali. Dia cari-cari rumah dia tak jumpa. Jumpa rumah kecil. Ni rumah kau rumah khalifah. Orang mana kata suka ya rumah dia. Tidak suka, tak ada beza banyak lah. Tidak kata di istana sebelum dia khalifah tu. Pergi salah ke apa tak ada saya nak tahu. Tak ada. Lepas tu kita ada untuk berburu kayu. Dia berat berburu kayu. Sambil-sambil buat berfikir, beramal ibadat, berzikir ke apa. Salah. Sahabat Nabi kata, ni wakil kerajaan Parsi mari ni. Lagi dia takjub. Dia kata, Allah beginilah rendah dirinya, tawaduknya. Khalifah-khalifah Islam. Atau pimpinan-pimpinan Islam.
yang tidak melihat kepada keduniaan ini sebagai matlamat utama kehidupan. Walaupun dunia ni kita kena lalui. Tak apa ada harta, tak apa ada kelebihan, ada pangkat, tetapi jangan sampai tahap benda ni mengatasi daripada matlamat akhirat kita yang merupakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itulah lebih baik bagi kamu daripada dunia yang kita sedang hidup hari ini. Muslim yang muslimat, para pendengar yang saya hormati sekalian. Jadi madrasah Ramadan adalah membantu kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya lagu ni cara dia didik kita tawaduk. Biasa orang kaya ni semua nak ada belakang. Nak mewah. Ada atas rumah, TV besar, sofa, gelap burung. Nak mewah ada belakang. Nak. Nak barang-barang Prabu gapo. Tapi bila puasa ni dia puasa ni dia kena tinggal kemewahan tadi. Dia kena tinggal ketika itulah sifat manusia ni. Misalnya kita sihat. Kita tidak akan rasa nikmat sihat kecuali bila Tuhan tarik sihat jadi sakit. Bila sakit tak lewat madu, tak lewat gon. Nak bawa Allah maliknya kalau Tuhan. Nak kita boleh makan gon sedaknya, boleh makan tempat hidung. Nak atau mandi atau ke kocah wa mulu. Rasa sedaknya tapi nak makan tak lewe kecil mana. Allah Tuhan tarik nikmat. Baru rasa. Begitulah bila Tuhan so kita puasa ni, bila kita puasa ni kita tinggal. Banyak benda kita tinggal. Orang ada piti boleh makan. Tak moga boleh beli tapi latihan tengah hari tak boleh makan walaupun ni kamu beli dah. Ni benda halal dah. Duk ala peti rumah kamu dah. Apa? Syukran lillah, ta'atan lillah. Kita taat pada Allah. Kita puasa, kita tak buat. Nah, walaupun harta ni harta kita. Walaupun kita boleh makan sebab benda halal, bukan benda halal. Tapi kenapa kita tak buat? Kita taat kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya melatih kita untuk tawaduk, rendah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bila kita rendah diri kepada Allah taala ni, dan kita boleh diterima dalam masyarakat. Walaupun kita duduk mana sekalipun, kita menjadi mesra dengan manusia. Kita boleh memberi hak orang lain, orang lain boleh memberi hak kita, kerana kita memiliki sifat tawaduk, sifat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau kita nak tengok sifat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia ni syadidul haya, tak sangat malu. Tawaduk, rendah diri. Bila satu ketika Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu ni Nabi duduk rumah dia lah. Mari senang bakar Nabi duduk gitu ya. Duduk biasalah. Mana nampak beti sikit. Beti tidak aurat. Mari Khalifah mari masa tidak Khalifah lagi lah. Mari senang bakar Nabi duduk lagu tu. Mari senang Utsman Umar Nabi tak baiki ke duduk ada. Mari senang Utsman Nabi duduk comel, duduk molek. Tutup beti. Nabi kata, "Mana ni? Tadi tak ada apa-apa." Nabi betul molek. Nabi kata tu, Sayyidina Utsman ni orang yang sangat menjaga sifat dia, sifat akhlak tawaduk dia sangat tinggi. Dan dia ni sangat malu. Sehingga bahasa mudah agak Nabi rasa malu dengan sifat dia. Melekat malu dengan sifat malu dia. Siapa dia menjadi Islam dijaga malu, memang kita tak sebut tak ada dah. Dia tak pernah pergi malu dia dengan tangan kanan dia kerana malu kehadrat Allah Taala. Dia ada kaitan sifat malu, sifat tawaduk ni. Jadi kerana rendah diri tak ada. Kalau ayatnya siapa Nabi mengenali ni sifat sahabat dia yang tawaduk tadi, rendah diri tadi, Nabi menghormati dia. Dengan ada sifat tawaduk ialah kita saling hormat menghormati. Nah, rakyat hormat kepada pemimpin, pemimpin hormat kepada rakyat. Kita kena hormat. Sebab setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, ada hak dan ada benda yang dia berhak memberi kepada orang lain, ada hak yang dapat dia kena terima daripada orang lain. Jadi dengan sifat tawaduk inilah kita saling mengendah diri. Sebab tu Islam panggil tawaduk.
Daripada kalimah wadu'a, rendah diri. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang merendahkan diri kepada Allah, maka Allah Taala akan mengangkat darjatnya. Jadi tawadhu' ni daripada wazan mufa'alah, daripada kalimah wadu'a, fa'ala. Makna dia akan jadi dua pihak bila kita tawadhu'. Tak tawadhu'a, ya tawadhu' tawadhu'an. Jadi tawadhu' ni bila kita rendah diri kita, maka kita akan dapat sesuatu. Apa yang kita dapat dengan tawadhu'? Yang pertama, kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini besar ni. Kadang-kadang kita tak dapat nilai martabat ini, martabat kehormatan Allah. Nah, sebab kita tak nampak kehormatan Allah Taala, kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak sedar. Tapi bila kita tawadhu' kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan pandang rahmat, pandang kasih belasnya, memberi hidayah, memberi taufik, memberi kelebihan-kelebihan. Akhirnya dengan sifat inilah kita boleh memiliki kelebihan, bukan hanya kelebihan akhirat, kelebihan dunia itu sendiri. Ataupun muslimin, muslimat, para penonton, pendengar di mana saja berada yang saya hormati sekalian. Akhirnya saya menirulah kita di dalam suasana puasa tahun ini, Ramadan tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya lah. Dalam suasana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, banyak cabaran sebenarnya. Kita lalu dah 4 malam ni, 4 malam dah. Malam ni malam kelima. Bagaimana terawih pok kita ni? Apakah jadi tu email belakang ni? Kadang-kadang tu email tanpa tauliah ni kita kira sah belakang lah. Moga kita baca Fatihah betul kat, semaya tahu rukun syarat kat, boleh tu email belakang tu dah. Jadi cuma dia cabaran ni dia berbeza. Boleh jadi orang yang tak tahan ni semakin kena ni. Dah malam mula-mula, malam kedua boleh kira lagi sekali lah. Kalau sekali masjid kan, 4-5 malam mula-mula ni, apa ikan ngepah, melepah lah. 4-5 malam ya. Jadi yang ambil harga hak di rumah ni, jangan ikan ngepah lah hak di rumah ni. Agak lagi mana. Dulu kalau kita pergi masjid, siapa lah pergi, kita balik lagi ke rumah. Atau balik lagi, kita conik. Ni kita conik pun tak ada. Nak balik, bukan pergi masjid di rumah dah. Lagi mana, buat lah. Lah panggil, tebal lah, tak ada ubat dah. Maka buat mana ada tak jadi kan ni. Buat kota tak jadi. 7.20 tak jadi belakang ubat dia kena dah. Sabar dia kita kena yakin. Kelebihan sangat banyak. Dan kita kena pandang dengan sudut positif. Orang kata mata lalak. Dengan mata lebuh. Lalak ni duduk mana pun dia cari mata negatif dia lah. Benda-benda busuk, benda buruk. Kalau mata lebuh ni dia cari benda-benda comel. Jadi walaupun ada suasana PKP ni, kita terhalang dengan beberapa perkara. Kita rasa sedih lah tak lagi sembahyang masjid. Kita rasa sangat sedih masjid tempat kita sajalah. Masjidil Haram, ia ratusan ribu setiap malam. Masjid Nabawi ratusan ribu setiap malam ni hanya buat JK dah, petugas-petugas sahaja. Jadi kita bersedih. Dan keadaan demikian, kita jangan tambahkan kesedihan dengan rumah kita tidak menjadi rumah yang boleh menimbulkan suasana ibadah, rumah yang tidak mesra ibadah. Kita jangan tambahkan kesedihan umat Islam ni dengan kita tidak berterawih, kita tidak baca Quran, kita tidak bersedekah. Kita jangan tambahkan kesedihan umat Islam ni dengan kita tidak menghormati bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kita nak ihya Ramadan, hidupkan Ramadan dengan berpuasa, menjaga adab-adabnya, dengan qiyamul lail, berterawih. Duk berasa ramai lapar ni. Lapar pun lapar gila. Apa dia buat? Hak nak lapar pun tak tepuh ni bukan benar lah. Ada lagi ni. Motor ada dia kata tak jadi lagi. InsyaAllah malam kelima jadi kali. Tak jadi juga. Acik nak terawih akak colik dulu. Tak jadi. Jadi kena ada kerjasama. Bini, anak, ayah. Ni sebagai ketua keluarga ni pasti ke saya molek setiap buah rumah. Besok tu pakai bel berlaku. Setiap rumah tu. Bel pakai bel berlaku. Dan bukan kita nak semaya tu nak bel lah di rumah pun tak apa. Pakai bel esok tak ada anak di atas. Tolong bel. Ayah pun boleh tolong bel. Kalau anak jejak ini ayah tak bilang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ayah muka tawaduk sikit dah. Anak dah lah. Nanti email dah. Ayah muka lambat dah.
Ayah mau cabut gigi habis dia ada baca pun semua ini kan dia anak nol. Ayah dia tu bilang tak ada masalah. Yang pentingnya biar rumah kita tu musim ni lah musim nak bayar. Biar bayar belakang ini satu bayar belakang dah. Siap. Kalau boleh setiap waktu tak apa bayar pakat semaya jemaah di rumah. Nah, semaya terawih di rumah. InsyaAllah suasana inilah boleh mendidik banyak perkara sebenarnya. Dia ada berlaku. Tapi hari ini kurang sini lebih sini. Dah kelebihan-kelebihan tu kita ambillah yang positif, yang baik. Di sebalik ujian dan musibah ini, kata ulama, ba'da li kulli mihnatin minhatun. Mihnah dengan minah ngaji sama. Itu kanun. Di setiap selepas ada mihnah musibah itu ada minhah, ada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan nak beri kita, kalau kita boleh meneliti, kita boleh ambil jumpa kelebihan, insya-Allah kita sama-sama dapat memilikinya. Dan insya-Allah dengan sedikit perkongsian pada petang ini, minta maaf banyak, itulah yang dapat Abu sampaikan. Moga-moga kuliah tentang tawadhu ini dapat kita sama-sama hadar dan kita sama-sama bermuhasabah untuk kita jadikan pakaian kita umat Islam, pakaian tawadhu, pakaian takwa dengan akhlak-akhlak yang baik. Insya-Allah kita akan menjadi umat yang cemerlang dan umat terbaik. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang kelebihan pada bulan Ramadan ini, ya Allah, yang Kau lepaskan peluang untuk kami beribadat kepada-Mu, ya Allah. Campurkanlah taufik hidayah kepada kami semua, ya Allah, untuk kami beribadat kepada-Mu, ya Allah, untuk kami persembahkan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan pada kami, pada keluarga kami, masyarakat kami untuk taat dan patuh pada segala kita perintah-Mu, ya Allah, dan meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurnialah kepada kami taufik hidayah-Mu, ya Allah, sehingga kami dapat meninggalkan segala larangan dan maksiat pada-Mu, ya Allah. Janganlah di antara kami yang berani mencerobohi kemuliaan, kehormatan bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Jadilah bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah, bulan penuh rahmat dan keampunan kepada kami semua, ya Allah. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, mudah-mudahlah kami mengamalkan segala sunnah Nabi Muhammad SAW dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat dari sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, mudahlah kami semua, ya Allah, untuk mengamalkan segala sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih belas dari sisi-Mu, ya Allah, sehingga kami dapat melakukan segala amal ibadat kehadrat-Mu, ya Allah, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, berdoa kehadrat-Mu, ya Allah. Terimalah segala amal ibadat kami ini, ya Allah. Terimalah doa-doa kami, istijabkanlah, perkenankanlah doa-doa kami ini, ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang diterima di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim Ramadan.